Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita nak masuk to talk 2, itu berkaitan dengan kerintangan insulin. Okay, so saya yakin peserta semua pernah dengar perkataan kerintangan insulin. Okay, kerintangan insulin ni sebenarnya dia berkaitan dengan aras gula dalam darah lah. Okay, selalunya orang yang mengalami kerintangan insulin ni aras gula dia sentiasa tinggi dalam darah. Okay, mungkin cara pemakanan dan sebagainya lah. Okay, so apa dia insulin? Okay, insulin sebenarnya adalah sejenis hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pankreas. So kelenjar pankreas memang sangat banyak kegunaan dia, fungsi dia. Pertama, dia nak merembeskan hormon insulin glukagon. Selain daripada itu, dia merembeskan enzim-enzim, enzim-enzim pencernaan. Okay, so apabila seorang yang mengalami kerintangan insulin, situasi itu insulin dia tidak dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Mungkin pankreas akan merembeskan insulin, tapi insulin tadi tidak dapat digunakan, tidak dapat, maksudnya sel-sel dia, sel-sel badan dia tidak boleh respon terhadap insulin yang dirembeskan oleh pankreas tersebut. Jadi gula yang diambil tidak dapat diserap masuk ke dalam sel. Jadi bila tidak dapat diserap masuk disebabkan keadaan kerintangan insulin tersebut, bila gula tidak dapat digunakan oleh sel, maka gula tadi tidak dapat dimetabolismakan untuk menghasilkan tenaga. Jadi gula yang diambil akan sentiasa tinggi dalam aliran darah. Jadi gula yang sentiasa tinggi dalam aliran darah akan memberi kesan yang buruk pula. Ya, contohnya gula tadi sebahagian besar itu fungsi insulin jugalah, dah tak boleh nak masuk dalam sel. Jadi insulin akan tukarkan gula yang berlebihan tadi kepada glikogen dan juga lemak. So dia akan terkumpul dalam sel-sel lemak. Okey. Selain daripada itu, gula yang tinggi juga akan menyebabkan akan ditukar kepada kolesterol, dan keadaan kerintangan insulin sebenarnya akan memberi kesan yang buruk kepada membawa kepada penyakit-penyakit lain. Contoh penyakit metabolic syndrome lah, iaitu diabetes mellitus, darah tinggi, kolesterol tinggi dalam darah dan seterusnya, menjurus pula akhirnya kepada sakit jantung, mungkin keadaan keadaan efek pada mata, dari retinopathy, Jadi ianya akan menyebabkan banyak kesan yang lain pula. So selalunya apa petanda-petanda orang yang mengalami insulin resistance ni? Yang pertama, kita boleh lihat ukur lilit pinggang dia pada lelaki ada lebih pada 40 inci. So berhati-hati, sekiranya ukur lilit pinggang lebih pada 40 inci, maka orang itu dia sebenarnya cenderung untuk mengalami insulin resistance. Pada perempuan lebih pada 35 inci. Okey. Sebenarnya ukur lilit pinggang ni adalah disebabkan oleh pengumpulan visceral fat, pada lapisan-lapisan tisu pada usus, pada bawah kulit, di bahagian perut, visceral fat itu pula, sel-sel lemak itu sendiri pun akan mengeluarkan sejenis bahan kimia, namanya cytokines, yang menyebabkan keadaan insulin resistance yang lebih teruk lagi, Okey. Jadi so insulin resistance akan menyebabkan ni sebenarnya ukur lilit pinggang yang besar tadi akan menyebab kepada insulin resistance, dan insulin resistance juga akan menyebabkan kepada ukur lilit pinggang yang besar ni. So dia saling kait-mengait antara satu sama lain, Okey, seterusnya insulin resistance juga akan
membawa kepada blood pressure, ya, lebih pada 130/80, ya. Okey, aras gula yang akan sentiasa tinggi, semasa berpuasa pun tinggi, lebih pada 5 milimol. Okey, ada yang juga yang akan mengalami skin tax. Skin tax ni macam ada bintil-bintil yang wujud di bahagian leher, pada kulit, ya. So bila berhati-hati bila ada simptom-simptom macam tu, maksudnya dia ni sedang mengalami insulin resistance sebenarnya. Dan satu lagi, satu keadaan kulit yang dinamakan sebagai acanthosis nigricans. Okey, itu situasi di mana kulit-kulit di part-part yang tertentu di bawah leher, di bahagian ketiak, okey, di celah-celah tertentu akan menebal dan menjadi warna gelap, hitam, ya. Bila ada situasi ini, maka sebenarnya orang itu sudah mengalami insulin resistance. Maksudnya aras insulin dia sangat tinggi dalam aliran darah. Insulin tinggi disebabkan oleh gula tinggi dalam aliran darah. Okey. So saya berharap kita dapat kawal lah, ya, kandungan gula dalam darah ni. Okey. Gula ni sebenarnya ada yang diklasifikasikan, telah dikatakan sebagai racun, ya. Tapi sebenarnya gula adalah makanan lah. Cuma gula memang boleh kita makan, gula memang adalah makanan. Tetapi yang masalahnya adalah kita cenderung untuk mengambil gula dalam kadar yang sangat tinggi, sangat banyak. Sepanjang hari gula kita akan cenderung untuk mengambil gula yang sangat banyak melalui minuman, ya. Itu adalah gula secara direct, ya. Ada juga gula glukosa yang terhasil secara indirect dengan cara memakan kuih-muih, ya, yang ada tepung gandum dan juga kandungan gula, ya. Selain pada itu adalah daripada karbohidrat yang kita ambil yang lain seperti nasi, ya. Apabila nasi diambil dengan banyak juga akan menyumbang kepada aras gula tinggi dalam darah. Juga buah-buahan dan juga sayuran juga menyumbang pada gula. Jadi kita nak ambil juga sayuran dan buah-buahan, kita juga nak ambil nasi. Serentak dengan itu juga kita mengambil minuman manis, dan ini akan menyebabkan pelambakan, ya, gula dalam darah. Jadi dan kadar penggunaan pula kurang berbanding dengan kadar yang kita ambil. Sekiranya seorang itu bekerja dan menggunakan tenaga dengan banyak, kemungkinan besar gula tadi akan dimetabolismekan. Tapi masalah kita adalah apabila kehidupan ada secara sedentary. Kehidupan sedentary, kehidupan yang senang, lepas tu kita tidak melakukan aktiviti cergas, lepas tu kita mengambil gula yang sangat tinggi, dan ini akan menyumbang kepada keadaan kita namakan sebagai insulin resistance atau kerintangan insulin. Okey, cukuplah untuk NutriTalk yang kedua berkaitan dengan gula dan kerintangan insulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.